Baru-baru ini telah berlangsung satu majlis penyerahan dana kepada salah sebuah sekolah jenis kebangsaan Cina yang berada dekat dalam Parlimen Sepang. Rupa-rupanya, antara penyumbang utama dana sampai 3 juta ringgit lebih ke sekolah itu ialah sebuah syarikat arak, iaitu Tiger Beer. Di mana syarikat ini memang kita tahu syarikat arak lah, telah menyumbangkan dana kepada sekolah dan diraikan dengan begitu gilang gemilang. Itulah ribut di Malaysia mengenai sumbangan dari perusahaan minuman beralkohol kepada sebuah sekolah jenis kebangsaan Cina atau SJKC di Sepang, Selangor. Masalah ini menjadi kontroversial karena perusahaan minuman arak dilarang promosi di sekolah. Tapi, penyumbang tampaknya memasang merek produk mereka itu besar-besar dalam acara penyerahan sumbangan itu. Keruan saja, kegiatan tersebut mendapat kecaman keras dari partai-partai Melayu yang kini menjadi oposisi terhadap pemerintah. Saat ini, kaum Melayu palsu atau kaum Melayu British di negeri kasino memang sedang kebingungan. Mereka mengusung jargon Melayu Islam, tapi pada dasarnya mereka tidak bisa berbuat banyak terhadap berbagai kebijakan pemerintah Malaysia. Jadi slogan Melayu Islam sejak dulu sebenarnya hanya sebatas slogan politik. Realitasnya, Malaysia tak ubahnya sebagai negara sekuler pada umumnya. Kalau tidak percaya, marilah kita tanyakan pada aplikasi ChatGPT mengenai jenis perjudian di Malaysia yang dibiarkan, bahkan sebagian besar adalah legal atau diizinkan. Kami menggunakan aplikasi ChatGPT Indonesia. Kita tulis saja, sebutkan jenis perjudian di Malaysia. Dan inilah jawabannya. Urutan pertama, ada kasino legendaris sekaligus menjadi ikon penting Malaysia, yakni kasino di Genting Highland, yang dulu direstui oleh Bapak Malaysia Tunku Abdul Rahman. Yang kedua, ada perjudian lotre yang dilegalkan, seperti Magnum, Sports Toto, Damacai, dan sebagainya. Selain itu, ada juga perjudian online, pacuan kuda, dan taruhan olahraga. Jadi banyak sekali. Lalu, ada pula judi sebagai permainan sosial atau di rumah. Dan ada pula judi permainan di klub dan bar. Yang menarik, ada juga judi haji. Yakni, taruhan mengenai siapa yang akan terpilih untuk dapat giliran pergi haji. Ini tentu saja amat menarik, sekaligus aneh dan lucu. Kegiatan ibadah pun menjadi taruhan. Masih banyak lagi jenis perjudian di Malaysia. Itulah contoh atau bukti bahwa jargon Melayu Islam sebenarnya tidak menggambarkan realitas. Nah, karena kita akan membahas perusahaan minuman beralkohol, kita akan tanya pula perusahaan arak di Malaysia kepada ChatGPT. Dan inilah jawabannya. Ada perusahaan Carlsberg Brewery. Kemudian, ada pula Heineken Malaysia Berhad yang memproduksi bir Heineken dan Tiger Beer dan Juines. Jadi, perusahaan produsen Tiger Beer inilah yang kemungkinan diributkan karena dianggap mempromosikan arak di sekolah. Selain itu, masih banyak lagi deretan perusahaan arak di Malaysia. Dengan kata lain, persaingan perusahaan minuman beralkohol di negeri kasino ini cukup sengit. Tapi seperti juga judi kasino yang menyumbang banyak pajak bagi pemerintah, perusahaan arak pun tentu menjadi sumber pendapatan pajak yang besar bagi Malaysia. Sejak zaman dulu, bisnis minuman beralkohol memang amat menguntungkan. Jangan heran bila Tiger Beer sanggup menyumbang hingga 3 juta ringgit atau sekitar 10 miliar rupiah. Nah, anggota Parlemen Malaysia, Aiman Atirah Sabu, yang hadir dalam acara tersebut, akhirnya jadi bulan-bulanan. Dia adalah politikus Partai Amanah yang menyokong pemerintahan Anwar Ibrahim. Berikut ini videonya. Cerita macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baru-baru ini telah berlangsung satu majlis penyerahan dana kepada salah sebuah sekolah jenis kebangsaan Cina
yang berada dekat dalam Parlimen Sepang, di mana dana ini bertujuan untuk membina balai raya mereka dan macam-macam lagi lah. Cuma sekarang tuan-tuan sekalian, majlis tersebut yang kita saksikan turut menerima sambutan dan juga sokongan daripada menteri-menteri kerajaan Perpaduan Madani ini. Rupa-rupanya antara penyumbang utama dana sampai 3 juta ringgit lebih ke sekolah itu ialah sebuah syarikat arak, iaitu Tiger Beer. Di mana syarikat ini memang kita tahu syarikat arak lah, telah menyumbangkan dana untuk sekolah dan diraikan dengan begitu gilang gemilang siap ada lambang tiger dekat atas stesen sebagainya, seolah-olahnya hendak beritahu bahawa tak ada masalah pun pasal arak ini hendak dinormalisasikan sebagainya. Janji kau bagi derma, okey, settle, no problem. Mungkin itu yang cuba digambarkan oleh kerajaan pada ketika ini. Kalau tidak, tak adalah anti-look selaku setiap usul agung DAP duk berucap atau pentas dan sebagainya. Tetapi itu satu hal tuan-tuan dan puan sekalian. Yang paling kelakar dan juga dalam masa yang sama menjengkelkan, tiba-tiba pula nampak kelibat ahli Parlimen Sepang yang juga merupakan orang kuat Parti Amanah, iaitu Aiman Atirah Al-Jundi atau nama sebenarnya Raj Muni Sabu, tiba-tiba duk menggandeng sama datang dekat majlis tersebut saat naik atas stage lagi tuan-tuan sekalian untuk bergambar dengan mereka yang menyumbang, iaitu pihak dari Tiger Beer serta pemimpin-pemimpin kerajaan Madani yang menghadiri majlis tersebut. Dan dalam ramai-ramai tersebut, dia seorang saja Islam tuan-tuan sekalian, yang lain semua bukan Islam. Dan benda ini memang mengundang kritikan yang gila-gila punya daripada netizen, termasuklah page daripada Public Health Malaysia, di mana Public Health Malaysia mengatakan bahawa arak ini merosakkan dan tidak sepatutnya dinormalisasikan untuk orang kata apa di kalangan pelajar sekolah dan sebagainya. Dan di kalangan netizen pula mengkritik Aiman Atirah ini merupakan seorang Islam, seorang Muslim, pakai tudung labuh pula tu, dan merupakan pimpinan kepada satu parti yang menggelarkan diri mereka sebagai Parti Islam Rahmatan Lil Alamin. Tengok-tengok dia datang meraikan majlis tersebut, duduk atas stage, bergambar bersama, seolah-olah macam nak kondon tindakan sekolah itu menerima sumbangan secara gilang gemilang daripada syarikat arak tersebut. Dan benda ini memang kau-kau kena kritik lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tengok-tengok Aiman Atirah dalam kenyataannya yang telah dikeluarkan oleh Pusat Khidmat Masyarakat Parlimen Sepang telah mengatakan bahawa dia tak tahu betapa syarikat arak tersebut merupakan penganjur dan juga penyumbang utama kepada sekolah tersebut. Dia hanya tahu selepas datang dekat majlis itu, baru tahu, rupanya Tiger pun penyumbang rupanya. Dan macam-macam lagi lah. Dia tidak dimaklumkan. Dan dimaklumkan juga Aiman Atirah ada menyumbang kepada sekolah tersebut. Tak apalah, itu belakang cerita seperti dia lah kan. Tetapi dia kata dia tak tahu yang syarikat arak itu merupakan penyumbang utama serta penganjur untuk program tersebut. Tetapi kelakar tuan-tuan sekalian, kalau anda tanya saya lah kan, takkanlah sebuah syarikat yang nak menyumbang sampai 3 juta lebih berdasarkan kode mock check itu, takkanlah dia tidak mahu untuk beritahu bahawa dia lah penyumbang utama dan macam-macam lagi. Itu satu. Yang keduanya, even kalau syarikat itu tak beritahu pun, takkanlah pihak yang menjemput itu tak beritahu siapakah sedang penyumbang. Memang tipulah kau tak beritahu. Itulah ribut masalah sumbangan perusahaan bir kepada sekolah Cina di Malaysia. Selanjutnya, marilah kita simak reaksi dari kalangan Cina atau lembaga yang menerima sumbangan tersebut. Kumpulan Pendidikan Cina mengecam Ketua Pemuda PAS Selangor Muhammad Syukri Umar yang didakwa cuba mencetuskan ketegangan kaum dengan menjadikan acara mengumpul dana untuk sekolah vernakular Cina sebagai modal politik. Persatuan Jawatan Kuasa Sekolah Cina Bersatu Dongzhong dan Persatuan Guru Sekolah Cina Bersatu Jiaozhong berkata, sasaran sebenar serangan Syukri adalah timbalan Menteri KPKT merangkap ahli Parlimen Sepang Amanah Aiman Atirah Sabu. Kedua-dua kumpulan yang secara kolektif dikenali sebagai Dong Jiaozhong berkata, mereka meluat dengan tingkah laku oportunis tersebut yang bertujuan untuk menyerang pesaing politik dengan mengorbankan hubungan etnik Malaysia. Mengenai pengumuman Kementerian Pendidikan bahawa ia akan menyiasat isu itu, kedua-dua kumpulan tersebut menggesa pihak berkuasa bersikap profesional dan rasional serta tidak terpengaruh dengan retorik politik. Terutamanya berhubung kenyataan kementerian yang mengingatkan semua sekolah bahawa garis panduan sedia ada yang melarang sumbangan melibatkan hasil aktiviti perjudian, rokok, dadah, minuman keras dan seumpamanya. Menurut mereka lagi, kementerian perlu menjelaskan perkara tersebut bagi mengelak usaha mengumpul dana untuk sekolah rendah Cina terganggu. Dong Jiaozhong menambah bahawa adalah perkara biasa bagi kebanyakan perniagaan untuk mempunyai inisiatif tanggungjawab sosial korporat untuk menyokong pendidikan selagi syarikat itu sah.
Sukri pada 19 Julai lalu mengkritik konsel amal pendidikan Cina yang dianjurkan di SJKC Chemin di Sungai Pelet Sepang pada 14 Julai lalu. Sukri turut memperlekeh tindakan seorang timbalan menteri hadir sama dengan memegang cek replika berlogo jenama arak yang menaja acara itu. Walaupun Sukri tidak menamakan timbalan itu, dia dipercayai merujuk kepada Aiman yang hadir pada majlis berkenaan. Begitulah heboh masalah sumbangan dari perusahaan arak di Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.